Testing, testing. Okey, saya memohon kepada semua peserta hari ini untuk mutekan mikrofon anda ya. Sekejap lagi kita akan mulakan sesi kita. Sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua tuan-puan kerana sudi hadir untuk sesi MSOS engagement kali ini. So selamat datang saya ucapkan kepada semua. Okay, untuk pengetahuan, Engagement Day kali ini merupakan julung kalinya kita adakan secara maya berikutan arahan MKN untuk kita stay at home. Okey, sebelum ni kita telah mengadakan sesi MSOS Engagement Day di bangunan MSOS sendiri. Jadi berikutan arahan ni kita melakukan secara maya. Jadi borang kehadiran nanti boleh diisi di ruangan chat ya, saya akan berikan. Untuk sesi kali ini, pihak ahli pengurusan portfolio 3 ditugaskan sebagai pengelola untuk bulan ini, iaitu portfolio sustainability yang diketuai oleh Encik Fakhrul Anwar. Okey, jadi sesi hari ini kita akan memberihalkan kepada dua bahagian utama, iaitu jam 2 petang kita akan bersama Encik Fakhrul Anwar untuk sesi pengenalan mentor-mentee OSH Auditor, dan sesi kedua kita bersama Encik Kumahidi sebagai moderator dan Bro Max untuk tetamu jemputan pada hari ini bagi sesi pukul 3 akan datang untuk membincangkan perjalanan kerjaya sebagai pengamal keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sebelum kita memulakan sesi kita, ada beberapa perkara yang ingin saya ingatkan kepada semua sepanjang sesi berlangsung. Saya memohon kepada semua sekali lagi untuk mematikan mikrofon anda. Jika ada sebarang persoalan, anda boleh nyatakan di bahagian ruangan chat. Cepat anda ready ke? Fakhrul? Okey, kita boleh mula. Okey, dengan ini saya memberi laluan kepada penceramah kita untuk sesi pertama. Silakan Cik Fatimah. Okey, terima kasih Asila. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Aduh. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Alhamdulillah, kita dapat bertemu di alam maya ni. Kerana bagaimana kita maklum, dalam keadaan sekarang ni kita kena optimize lah apa resources yang ada. So, kita kena gunakan apa resources yang ada. Tapi saya yakin kita tidak boleh memberi alasan. Kita tidak memberi alasan untuk buat lebih baik. Kita tak boleh beri alasan untuk tidak boleh bergerak. Kerana apa? Walau apa pun yang berlaku, masa tetap berjalan. Betul? Umur kita still akan meningkat setiap saat. Itu amat penting untuk kita. So therefore, walaupun dengan apa cabaran sekalipun, kita tetap bergerak ke depan. Kita tetap orang kata menjalankan tugas kita untuk membangunkan diri kita. So therefore, insyaAllah pada petang ni saya akan kongsikan dengan anda. Okay? So for those yang menjadi mentor-mentee OSH Auditor 3.0, so tahniah untuk anda. Okay, tahniah untuk anda kerana anda telah dipilih daripada beramai-ramai beratus-ratus orang, ada maybe beribu orang dekat luar. Ada antara orang yang terpilih ada dalam session ini, okay, yang akan berada dalam program Mentor-Mentee HAS 3.0. Okay, dan siapa yang maybe student yang maybe belum terpilih lagi, atau maybe belum lagi orang kata menyertakan diri untuk jadi auditor, petang ni half an hour 40 minit pertama saya akan share dengan anda kenapa perlunya kita jadi auditor, kenapa perlunya sebagai safety practitioner, sebagai orang yang masuk dalam safety ni kita kena jadi auditor. So therefore saya akan sharekan dengan anda why benda ni.
Then along the way juga sekiranya perlu ataupun ada apa-apa soalan, please ask question. You boleh tanya soalan tu. Okay, dekat orang kata side sebelah tu. Okay, sebelum tu kita setting tu dekat tepi tu ada chat. Okay, so semua sekali tengok dekat chat sebelah tu. Okay. So kita bagi salam dulu. Salam all. Okay. Okay, salam all. Okay. Dan saya nak anda bagi tahu nama, salam, nama dan daripada mana anda berada. Fakrul dari Shah Alam. Okay. So tolong share dekat tepi tu, dekat chat tu. So at least saya tahu anda daripada mana. Just tengok. Okay, Fabian. Okay, Nawa ada. Hai, Fazila. Okay, afternoon. Okay, Amirul daripada Banting ada. Okay, good. Amirul. Okay, good. Siapa yang ada boleh bagi tahu dekat situ. Okay, so tell your name. So at least kita interact with each other after this. Dan kita bershare langsung pada dua tempat tuan-tuan dan puan. Satu kita ada di Webex ni. Keduanya kita akan ada di juga Facebook. So siapa-siapa yang ada di Facebook Fakrul Anwar tu, you all boleh tengok. Saya pun tengah live dekat sana. So therefore we have a live session on both way. Di mana di Facebook Fakrul Anwar dan juga di Webex kita hari ni. Kerana apa? Pada hari ini, macam mana saya cerita, selain daripada mereka yang telah terpilih pada Mentor Menti 3.0, mereka-mereka yang berminat dan juga untuk melihat bagaimana nak jadi auditor, petang ni saya nak sharekan dia. Saya nak kongsi rahsia. Okay, siapa yang nak tahu rahsia ni, boleh bagi tahu kat sebelah tu, saya nak. Type kat sebelah tu, saya nak. Okay, good. Tulis kat bawah tu, saya nak. Okay, good. Yes, so what happen is, I will share with you daripada mula nanti, perjalanan saya sendiri daripada SHO sehingga saya boleh jadi third party auditor, sehingga saya boleh jadi lead auditor, sampai saya jadi lead tutor. So dia ada satu perjalanan. Dan saya yakin bila satu orang pernah sampai dalam perjalanan itu, betul? Dah tentunya akan lebih ramai boleh sampai. Isu dia bagaimana, macam mana, betul? All that particular part. So that is very important. Okay, siapa yang nak tahu boleh bagi tahu, saya nak tahu. Okay, type kat sebelah tu, saya nak tahu. Okay. Okay, sebelum tu setting dulu kita punya apa ni? Okay, kita punya modul ni. Okay, semua dengar Okay, good. So before that, kemungkinan setengah daripada anda maybe tertanya, siapa saya ni? Dong, siapa Encik Fakrul ni? Ada yang setengah-setengah maybe jumpa saya dekat alam maya je. Faham saya? Okay, maybe kita bertepuk siapa dekat alam maya ni. Betul? So therefore, let me introduce dulu. Tak cinta, betul? Sini bukannya bercinta dengan saya, tapi bercinta dengan ilmu tentang OSH ni. So therefore, insyaAllah pada hari ini saya akan share secara umum. Pertama sekali, bagaimana kita nak menjadi auditor dan apa perjalanan yang kita kena tempuh. Keduanya, saya akan share juga sendiri pengalaman saya daripada start jadi SHO dulu. Saya second batch NIOSH back on 1997-98 dulu. Sehingga saya jadi third party auditor. Dan seterusnya melaksanakan auditor di seluruh dunia. Hampir lebih daripada 10 hingga 20 negara. So how? What is the secret? So therefore, in here saya akan share dengan anda juga apa step-step yang perlu ada. Okay? Dan apa ke perjalanan yang kita perlu buat untuk jadi seorang dilakukan untuk jadi seorang auditor yang auditor akan datang insya-Allah. Memang perjalanan dia bukan perjalanan yang mudah. Memang perjalanan dia bukan perjalanan yang singkat. Tapi ia adalah perjalanan yang kita boleh capai. Okay. So siapa yang nak jadi auditor tulis kat tu, saya nak jadi auditor. Tulis kat bawah tu. Okay, tulis. Siapa yang tak tulis, rugi. Kenapa? Nanti you tak dapat keberkatan ilmu tu. Okay, tulis kat bawah tu. Saya nak jadi auditor. Bagus. Dan orang pernah tanya saya, adakah perlu dah tua boleh jadi auditor? Adakah perlu orang kata dah ada 20 tahun pengalaman, 15 tahun pengalaman baru jadi auditor? Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana nak bermula? Nombor satu adalah mula daripada bila? Daripada sekarang. Daripada mana? Sekarang. Bila kita dah sedar adanya kompetensi atau professional skills sebagai auditor, kita kena set dalam kepala, I can become an auditor. It's not now, but it's a journey that worth going.
Dia tidak kira anda umur muda atau tua ataupun lama bekerja atau tidak. Yang paling penting adalah kesedaran kita untuk menjadi auditor. Itu penting. Kenapa? Kalau kita tak sedar, kita tak akan pilih this particular situation and this particular designation as part of kita punya future. On part. So itu juga yang aku dengan saya. Saya akan share nanti. Bagaimana dan di mana saya tersentuh nak jadi auditor ni. Dekat mana saya dapat turning point untuk jadi auditor. Itu penting. Kenapa? Itu panggil the big why. Kita punya turning point supaya benda tu menjadi perubahan dalam perjalanan kita yang lebih besar. Okay, good. So, ramai yang nak jadi auditor ni. Saya nak jadi auditor. Wah, Habib. Tu dah ulang 5 kali. Saya nak. Okay, good. Okay, good. Okay, sampai dapat dengar suara tu, tolong adjust sedikit. Okay. Boleh? Okay, so let me share with you the journey and how it start. Boleh? Then before that, let me introduce myself. Siapa-siapa yang belum lagi maybe kenal saya, so boleh saya kenalkan, boleh? Sikit lah. Maybe orang tanya, siapa Encik Fakrul ni, betul? Siapa dia ni, betul? So therefore, at least you know who I am. Okay, at least you know my background. Dan in here juga, yang masa jam ni, selain saya berkongsi bagaimana jadi auditor, bagaimana perjalanan nak jadi auditor, you boleh tanya soalan. Tanya kat bawah tu dan juga tag. So along the way, kita akan share that particular thing. Dan siapa-siapa yang online dekat Facebook pun you boleh tulis dekat bawah tu. So therefore, ada masa nanti saya akan go through, saya akan bantu juga bagaimana nak menjawab soalan tu dan bagaimana nak memberi anda sedikit kecerahan perjalanan nak jadi auditor tu macam mana. Okay, boleh? Okay, so boleh kita mula? Okay, first of all, okay, let me share with you macam mana tadi Asilah bagi tahu, this is one of the portfolio dalam MSOSH. Okay, dan in here, sebelum kita mula lebih jauh, I think satu lagi perkara yang kita nak share, tuan-tuan. Okay, ada orang tanya, apa dia MSOSH ni pula? Apa dia MSOSH? MSOSH ni mula dekat mana? Betul? MSOSH ni orang MSOSH dia punya okay. So sebelum kita mula lebih jauh lagi, sebelum saya share perjalanan yang lebih mendebarkan lagi, baik kita lihat sedikit tentang MSOSH. Boleh? So that's why saya nak anda semua lihat apa sejarah MSOSH ni dan kenapa orang yang dalam safety and health ni jangan lepaskan peluang untuk bersama MSOSH. Okay? So let me share with you. Okay, tengok video sikit. Okay, good. So let me share with you. Supaya anda dapat tahu sebesar
Okey, alhamdulillah. Okey, itu tentang MSOS. Okey. At least anda dah tahu, MSOS adalah salah satu NGO yang bergerak aktif dalam memperjuangkan OSH dekat Malaysia ni. Dan so therefore it is part of the okay, untuk siapa-siapa yang terlibat dalam OSH ni, kalau anda tak join MSOS rugi. Ya, kerana apa? Dengan MSOS kita akan ada network, dengan MSOS kita akan ada peluang, dengan adanya MSOS kita akan ada banyak orang kata networking yang boleh kita leverage. Apa dia punya word? Leverage on that particular part. So therefore, apa yang saya akan share half an hour lepas ni adalah the journey. Apa ni? Perjalanan untuk anda jadi seorang auditor. Bagaimana daripada orang yang biasa-biasa, daripada orang yang maybe hanya ada semangat saja pun, apatah lagi kalau anda memang dah ada dalam bidang safety ni. Rugi kalau anda tidak bersedia untuk menjadi seorang auditor. Kerana apa? OSH auditor adalah salah satu keperluan akan datang. OSH auditor adalah salah satu orang kata position yang amat penting. Sama ada secara eksklusif ataupun non-eksklusif. Sama ada anda digunakan untuk organisasi anda sendiri ataupun anda nak contribute untuk di luar. Sama ada anda untuk memberi kelebihan kepada diri anda ataupun nak menyumbang kepada OSH di seluruh Malaysia. So therefore, saya akan share nanti sebentar ni how the journey look like. Bagaimana kita nak menjadi seorang excellent auditor. Bagaimana kita nak bermula diri kita untuk jadi yang auditor. Okay? So those yang menjadi peserta Mentor Mentee 3.0, tolong take note dan dalam session saya, dalam kelas-kelas saya, dalam live dekat Facebook, dekat mana, tolong jangan lupa ambil buku, ambil pen. Apa dah? Ambil buku dengan ambil pen dan juga catat benda tu. Kenapa? Ilmu adalah umpama kuda liar, tambat dengan pena. Apa dah? So ilmu adalah umpama kuda liar. So dewa tambat dengan pena. Kalau tidak, anda akan lupa nanti, anda akan rugi bila anda nak refer nanti. So it's very important untuk anda take note. Very important untuk anda ambil nota-nota ni. So therefore dia boleh gunakan lagi bila anda nak mengulang kaji nanti. Okay, boleh? On that part. So jangan lupa take notes every time, dan juga siapa-siapa yang terlibat session kita pertama besok, saya akan tanya apa yang saya dah share untuk session ni. Okay, good. So before we go for this, so siapa-siapa yang ada soalan, okay, tulis kat kanan tu. Kalau anda ada soalan nanti kita akan share. Okay, on that part. Okay, semua sekali dah okay dah? Okay, kalau semua sekali dah okey buat macam ni, okey. Okey, excellent. Okey, boleh. Semua dah nampak. Okey, semua sekali buat macam ni, okey. Bagus. Okey, good. So at least semua sekali dah hadir dekat sini. Okey, good. So saya akan share siapa saya dan kenapa saya memilih untuk jadi mentor. So itu juga penting. Kerana apa? Siapa yang dah jadi MMOA 3.0, tahniah untuk anda kerana anda telah dipilih untuk menjadi batch yang ketiga.
Nanti saya akan share juga apa kelebihan-kelebihan anda, apa peluang-peluang anda ada bila anda menjadi OSH Auditor 3.0, dan kepada mereka-mereka yang belum lagi menjadi mentor-mentee atau belum join mentor-mentee program, tidak apa, sekurang-kurangnya anda faham, saya akan share bagaimana nak jadi auditor, apa kelebihan untuk jadi auditor, dan bagaimana perjalanan yang kita perlu tempuh untuk jadi seorang auditor yang excellent. On that part. Okay, boleh? Okay, go. So, boleh saya teruskan? Okay. So, before saya start, saya nak kenalkan dulu siapa dia ni. Siapa? Okay, siapa saya dan bagaimana saya boleh terjebak dalam orang kata apa dalam dunia auditing ni. Boleh saya share? Okay, good. So let me share with you. So kita tengok slide sikit. Okay, first of all, okay, so, macam mana saya bagi tahu tadi, we are a part of the MSOSH punya team. Kita akan salah satu dalam MSOSH, kita ada organisation kita, macam mana tuan-tuan tengok tadi, dan kita juga ada kita punya subcommittee. So we are under sustainability subcommittee, and as you knows, saya juga adalah salah seorang management committee dan juga salah seorang pengurusan dalam MSOSH. Dalam sustainable group kita ada Encik Kumahadi kita sebagai management committee. Kita ada juga Encik Irwan kita juga sebagai satu komiti, dan juga kita ada kita punya core activity, apa dia, membership, MSOSH TV kita, mentor-mentee program. So this is part and parcel of our program dalam sustainability. Okay, just to share with you. So next, okay, dan India juga kalau kata you perlukan maklumat, you boleh pergi ke MSOSH TV. Tolong subscribe, pergi ke MSOSH TV. Kita dah ada 2 atau 5 subscriber. You can get all the latest information regarding on safety di MSOSH TV, dan kita from time to time kita akan update all the content, insyaAllah. Okay, so first of all, okay, let me share with you who I am. Okay, then in here juga kita kena tahu kenapa kita perlu mentor. First of all, kenapa kita perlu mentor? Itu penting. Okay, so kenapa kita perlu mentor? Okay, siapa yang dapat tahu tu boleh tulis kat bawah tu. Kenapa kita perlu mentor? Kenapa anda sibuk-sibuk nak ada seorang mentor untuk bantu anda dalam perjalanan hidup kita? Kita kena ingat, dalam perjalanan hidup kita, untuk kita bersedia menghadapi hari-hari mendatang, kita kena ada 5 perkara. Berapa perkara? 5 perkara. Take note benda ni. Pertama, kita kena ada knowledge. Kita kena ada knowledge. So take note. Bila kita dalam kegelapan, cari ilmu, cari knowledge. Yang kedua, kita kena ada guru, kita kena ada mentor. Penting. Kenapa? Orang yang tak berguru umpama belajar dengan setan. So kena ada guru. Kedua, you kena ada mentor, kena ada guru yang akan menunjuk jalan, yang memberi you cahaya dalam kegelapan. Ketiga, you kena ada apa? You kena ada emotional drive. You kena ada emosi yang kuat untuk berjaya. You kena ada emosi yang kuat untuk belajar. You ada emosi yang kuat untuk sampai satu tahap yang lebih tinggi. Itu kena ada. Yang keempat, kita kena ada apa? Kita kena ada tindakan. Kita kena apa? Tindakan. Kita kena bertindak. Bukan duduk, tidur, lena aja, betul? Kita nak kena bertindak. So, tindakan kita penting. Kerana tindakan akan menentukan perbezaan apa yang berlaku satu saat selepas itu. Itu penting. Dan yang kelima, yang you kena ada adalah you kena ada networking. Apa dah? Networking. Kerana apa? How much networking that you have, that is your net worth. Okay? The value of your networking is the value of your net worth. Fine? On that particular part. So that, kena take note. So therefore, salah satunya kita kena ada mentor. So kenapa kita kena ada mentor? So saya share you. Saya sendiri pun ada mentor saya. Okay, siapa mentor saya? Saya ada Mr. Narayanan yang lead tutor di India. That is also one of my mentor. Saya ada juga Mr. Muresah daripada UK yang menjadi mentor saya dalam auditing, management system, dan juga mentoring dan tutoring. Saya juga ada Anthony Robbins, bahagian orang kata empowerment, motivation. So that's also part of my mentor. Okay. Saya ada juga John Maxwell on the leadership side. Saya ada juga P. Half Acre. Saya ada juga a lot of people yang menjadi mentor saya. Dan kenapa kita perlu mentor? Saya nak share dengan anda. Take note benda ni. Kerana mentor memberi kita beberapa perkara. Yang pertama, mentor memberi kita guidance. Apa dah? Guidance. Yang pertama, guidance. Dan tolong dekat bawah tu ada nota, tolong take notes dekat bawah tu. Dan juga siapa-siapa yang ada kat Facebook, tulis dekat Facebook tu supaya anda boleh dapat manfaat dan anda boleh beri manfaat orang lain. Ingat, ilmu yang kita dapat adalah untuk kita kongsi. Tak guna ilmu kalau kita setakat simpan dalam poket, kita simpan dalam kepala otak sendiri tapi kita tak kongsi. No. Saya always inform, please share. Lebih banyaknya share, lebih banyak kita akan mendapat keberkatan dia. On that part. Okay.
So pertama, kenapa kita perlu mentor? Nombor satu, kerana kita nak guidance. Kita perlukan guidance ataupun kita perlukan orang yang boleh memimpin kita. Kedua, kenapa? Kerana kita perlu ada emotion support. Kerana apa? Dalam hidup ni kadang-kadang kita turun, kita naik, kadang-kadang kita naik, kita turun, kadang-kadang lampu kita, energi kita rendah sampai bateri kita merah atau kuning, tapi kita nak bangkit balik. So mentor penting untuk bagi kita emotion drive. Ataupun nak bagi kita apa dah? Yang ketiga, mentor juga bertujuan untuk bagi motivasi atau empowerment. Penting untuk kita dapatkan motivasi and empowerment dengan apa yang akan berlaku di hadapan, apa yang kita akan capai ke depan. Itu penting. Yang next, mentor juga menjadi role model. Apa dah? Role model. Kerana apa? Kita akan lihat apa yang dia buat, apa yang telah membuat dia berjaya dan kita tinggal model. So saya selalu bagi tahu dalam pembelajaran jangan tiru. Kalau tiru kita berdosa. Apa yang kita buat, kita model ataupun modeling. Itu penting on that particular part. Okay? So next, sebagai mentor juga kita akan belajar the attitude dan juga akhlak dan adab. Itu penting. Kerana apa? Untuk jadi seorang yang bagus, you kena belajar daripada orang yang bagus. Untuk you ada akhlak yang bagus, you kena belajar dan lihat orang yang ada akhlak yang bagus. Dan untuk jadi orang yang berjaya, you kena lihat bagaimana dia menjalani dan mencapai kejayaan itu dan apa perjalanan dia untuk capai itu. Okay? Last but not least, apa dia? Dengan adanya mentor, you akan ada networking. Apa dah? Networking. Kadang-kadang kita dapat peluang daripada orang yang interview tu, manalah tahu manager yang interview tu, tiba-tiba sama student ataupun sama guru dengan kita. Maybe sama mentor dengan kita. Kan dah mudah benda tu. Itu adalah bonus. Bonus. Okay? So therefore, let me share with you who I am. Siapa mentor ni? Saya dan kenapa dan bagaimana saya boleh terlibat dalam benda ni. Okay? So sebelum tu, let me share with you. Nama penuh saya Fakrul Anwar bin Ahmad Fandi. Okay? So you can call me Fakrul, you can call me Anwar. Okay, dan untuk pengetahuan anda juga, saya adalah Vice President 3 untuk MSOSH bagi sesi 2020 dan 2022. On that part. Then my role is to empower others. Nothing but excellent. Apa dah? Excellent. Okay. So therefore, dalam session saya, bila saya tanya how are you today, apa jawapan dia? Excellent. Okay, type kat bawah tu. Excellent. Apa dah? Saya tak accept only okay. Saya tak boleh terima hanya good. Faham tak? We are being born excellent. Say excellent. Claim that excellent. Faham tak? Dan tulis kat bawah tu, I am excellent. Apa dah? I am excellent SHO. On that part. Yes, good. Napa? Bagus, Napa. Yang lain-lain apa lagi? Razali, bagus, excellent. Yang MMO 3.0, tulis kat bawah tu. Siapa tak tulis berdosa. Okay, apa dah? Excellent. Okay, good. Kenapa? Excellent adalah kita punya pilihan. Excellent adalah kita punya choice. So, kalau kita boleh choose sama ada nak jadi good ke excellent, choose to be excellent. Faham tak? On that particular part. Yes. Okay, good. So, next. Sedikit dalam MSOI, saya adalah Vice President. Dan keduanya, what next? Apa dia? What next? So, in here, sebenarnya tuan nombor 1, saya dah terlibat dalam ISO dan management system ni back on 1998 lagi. Okay? So, di mana masa tu, organisation saya baru nak set up OSHAS 18001. Dan baru nak set up ISO 14001. Dan saya adalah orang yang volunteer dengan management untuk set up the OSHMS. Saya adalah orang yang volunteer kepada pihak pengurusan untuk membangunkan OSHMS dan masa tu adalah untuk set up that OSHMS. Dan orang pernah tanya saya macam mana saya boleh jadi auditor. Nanti saya akan share sedikit. Lepas tu, then I'm also principal consultant for Mega Mekah. We are high impact training provider on that part. Dan saya juga adalah third party auditor dan juga lead auditor untuk 5 standard. Di mana saya adalah lead auditor untuk ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, SA 1000 dan AA 1000. Dan juga in here, saya juga selain daripada lead auditor, saya adalah pemegang license sebagai IRCA lead tutor. Di mana saya diiktiraf di peringkat dunia untuk mengajar dan mengkualifikasikan auditor. Apa dia? Mengkualifikasikan auditor. So therefore, siapa-siapa nak jadi auditor, you kena pergi IRCA lead auditor course, especially untuk third party. Faham tak? So I am the lead tutor who train the future auditor. Okay, so that is my qualification. Then I also been known as international speaker. Saya adalah OSHMS coach dan juga panel exam dan model paper dekat NIOSH.
dan dia juga ada part of the judge panel dekat CIDB. Dan alhamdulillah saya telah diberi sedikit kekuatan untuk menulis 2 buku. Berapa banyak? 2 buku. Dan salah satu kegembiraan saya juga adalah travelling. Apa dah? Travelling. So therefore, kalau anda suka travelling, jangan miss untuk jadi auditor. So siapa dalam kelas saya akan share nanti best jadi auditor kerana transport free, makan free, apa dia, kadang-kadang hotel pun tidur free. Faham tak? So benda tu best. So next. Dan ini ya, these 2 buku yang saya dah ada. So satu adalah buku The Icebreaker and Energizer. Benda ni kita publish masa Kosh 2014 2013 dulu. Dan juga OSH-MS Implementation Guide yang dikeluarkan oleh McGraw-Hill. Saya sebagai co-author, di mana saya, Encik Aziz dan juga Dr. Rafi. Kalau anda kenal Dr. Rafi, is part of the author. 3 orang duduk selama 2 tahun untuk tulis buku tu. Dan buku tu dikeluarkan oleh McGraw-Hill Education. Faham tak? Okay, good. So next, dan insyaAllah doakan kekuatan saya, ada lagi 3 buku saya akan tulis. Pertama adalah Habitual Safety, Advanced on OSH Change of Technology. Itu adalah dari segi psikologi. Kedua adalah OSH Make Easy. Dan yang ketiga adalah Auditing on Management System. So therefore, dengan diharapkan, doakan kekuatan saya untuk bina dan juga menulis buku ni. InsyaAllah dalam tahun depan, kita akan keluarkan 3 buku ni untuk sebagai guidance anda semua. Okay, good. So, first of all, siapa dia auditor ni? Who is an auditor? Okay, saya sendiri, orang pernah tanya saya, bagaimana saya terlintas nak jadi auditor? Okay, so that's why dia tak penting sama ada umur anda berapa tahun pun, dia tak penting umur anda tua atau muda. Yang penting bila anda sedar anda nak mencapai impian anda, betul? Dan ambil tindakan. Itu penting. So tak kira anda student ke apa, on that part. Saya sebenarnya set up diri saya untuk jadi auditor daripada student lagi. Kenapa? Saya lah masa tu, just to share, saya daripada UKM, saya belajar science, I'm a chemistry background from UKM. So what happened is, siapa yang ada daripada UKM tu gitu, saya daripada UKM juga, kalau ada. Okay. So what happened now is, saya juga adalah YDP Persatuan Mahasiswa Fakulti masa tu. So ada satu masa tu kita buat program, dan saya pun nak photostate dokumen di pejabat fakulti. So what happened is, dalam perjalanan nak photostate tu saya dah jumpa pegawai, salah seorang pegawai di office tu, dan mereka pun kenal saya. Saya tanya, puan nak tolong photostate ni boleh tak? Dia kata, Fakrul, hari ni jangan kacau. Hari ni kau jangan sibuk-sibuk kacau kami untuk seminggu akan datang. Saya kata kenapa? Kerana kami sedang diaudit. Wah, saya tanya dia. Power puan, because why? Bila audit ni semua orang berhenti. Semua orang kata bersedia untuk menghadap auditor. Mesti auditor ni power ni. Okay? Dan saya terlintaskan kepala otak saya, best juga jadi auditor ni. Tapi memandangkan saya student science. Saya bukan student account. So, saya kena fikir bagaimana nak jadi auditor. Dan bila saya study rupanya, ada 2 jenis auditor. Okay, tulis benda ni. Ada 2 jenis auditor. Write down benda ni. Satu dipanggil financial auditor. Di mana auditor itu akan mengaudit account. Diluluskan oleh ACCA atau LCCI. Account auditor atau financial auditor. Yang kedua dipanggil management system auditor. Orang yang akan mengaudit ISO, orang yang mengaudit organisation. Contohnya kalau kat CIDB kita ada audit Shashik, betul? Itu dipanggil management system auditor. Mereka yang mengaudit orang kata dokumen, orang yang mengaudit produk, orang yang mengaudit proses. Faham saya? Itu adalah mereka yang dipanggil management system background. So auditor ada 2 jenis. Satu dipanggil financial auditor, kedua dipanggil management system auditor. Then what happened is I decide myself to become management system auditor. So the management system auditor dikualifikasikan oleh IRCA, tidak oleh ACCA atau LCCI. So auditor ada 2 jenis. Satu adalah dipanggil apa? Financial auditor. Satu lagi dipanggil management system auditor. So apa yang saya akan mentor dan coach anda adalah bagaimana nak menjadi management system auditor. Apa dah? Management system auditor. Itu penting. Kerana apa? Jangan lupa, jangan lepaskan peluang untuk jadi seorang auditor. Kalau anda, walaupun anda triple S ke, walaupun anda safety coordinator ke, walaupun anda SHO pun, betul? Okay, anda kena bersedia dan menyediakan diri untuk jadi seorang auditor. Dan bagaimana nak? Nanti cerita sedikit. Boleh? Okay, siapa yang nak tahu tulis kat itu? Saya nak lagi. Tu, saya nak lagi. Okay, ataupun cukup kot. Ni pun dah banyak dah. Saya nak lagi. Okay, Syazwan. Okay, good. Nak lagi. So, let me share with you. Okay, why? Kenapa anda kena jadi auditor?
Okay, benda ni penting kenapa anda kena jadi auditor? So pertama sekali, kerana apa? Okay, kenapa kena jadi auditor? Pertama sekali ada opportunity, peluang. Apa dah? Opportunity ataupun peluang. Dengan ada auditor, anda akan ada lebih banyak peluang. Okay. Yang kedua, apa dah? Develop confidence level. So bila anda jadi auditor, anda akan bertemu dengan ramai orang. Anda akan jumpa dengan management, top management, presiden, MD, GM, manager, director, sampai ke level yang paling rendah. Faham tak? Yang paling tinggi sampai yang paling rendah. So indirectly akan develop confidence level anda. Itu penting. Anda dapat kelebat. Dan next apa dia lagi? Anda akan belajar psikologi tentang manusia. Kerana apa? Bila anda audit, anda akan belajar tentang manusia. Kerana apa yang kita audit, kita akan audit dua perkara. Apa dia? Dokumen dengan non-dokumen. Apa dia? Dokumen dengan non-dokumen. Dokumen, apa yang kita tengok. Non-dokumen, contoh dia apa? Manusia, tingkah laku, perbuatan, praktis, betul? Benda-benda itu kita akan belajar. Siapa yang masuk ke dalam mentor-menti, saya akan ajar nanti. Kita akan audit dua elemen. Non-document and non-document. Atau human and non-human relation. Itu pun kita akan belajar nanti. On that part. Dan kita akan juga, apa dia? Kita akan juga bina kita punya positioning. Positioning. Dan apa? Bila kita positionkan diri kita sebagai auditor, kita akan lebih berhati-hati bila berkata-kata. Kita akan lebih berhati-hati bila menghadapi sesiapa pun. Dan kita akan menggunakan senjata yang paling power. Kelima tu apa? Senjata bertanya soalan. Ataupun questioning technique. Itu penting. Kita akan belajar juga. Dan last but not least, kita akan belajar juga bagaimana nak manage and lead. Apa dah? Manage dan juga lead. Kenapa? Bila you jadi auditor, you can manage your time, you can manage yourself, dan you can lead your team. Itu penting. On that part. Okay, good. So, next, the journey. Bagaimana untuk jadi auditor? Okay, first of all, okay, untuk jadi seorang auditor yang bagus, you kena faham the 5 pillar. Apa dah? The 5 pillar. The 5 pillar to become an excellent safety officer. The 5 pillar to become excellent SHO. Faham tak? Apa dia the 5 pillar? Siapa nak the 5 pillar? Macam tak nak je, tak payahlah. Okay, so kita bagi dekat orang lain lah pula. Betul? Nak. Siapa nak? Begitu tulis kat situ. Saya nak the 5 pillar. Okay. Azim, Amoy. Okay. So yang lain-lain. So tulis kat situ. The 5 pillar of excellent SHO. Apa dia? 5 pillar. Tulis kat situ. Kerana apa tuan-tuan? Kita kena ingat bila kita nak buat sesuatu bangunan, kita nak bina diri kita, kena ada 5 pillar ni. Dan 5 pillar ni kuat, insya-Allah kita akan go to the next level. Ingat, kita jangan bermain di tempat yang biasa-biasa, geli-geli je. Ingat, this world is your playground. Apa dia tulis kat bawah itu? This world is your playground. Dalam kehidupan sekarang ni, kita bukan saja bertanding dekat Malaysia, kita world class. Apa dah? World class. Dan itu juga yang saya pernah ada di sana. Kalau anda dah pernah pergi lebih daripada 20 negara, betul? Buat audit, buat training, buat consulting, then you know how is it feel. Dapat. Okay, good. Apa ada 5 pillar? Take note benda ni. Okay, siapa yang dah tahu, tolong tulis kat bawah situ, faham saya? Then, share dekat kawan-kawan. Ingat, bila anda ada kat mana pun, share dengan kawan-kawan. On that particular thing. Kita jangan ada ilmu simpan je, tak bawa mati benda tu. Faham tak? Share. Ada peluang dekat dalam briefing, dekat dalam morning briefing, dekat dalam induction, dekat dalam toolbox, tolong share. Kerana sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang boleh memberi manfaat kepada diri dan orang lain. Itu kena ingat. On that part. Hello, boleh? Okay, good. Apa ada 5 pillar? Tulis kat situ, ada 5 pillar. Okay. Kalau anda nak jadi seorang safety yang excellent, kalau anda nak jadi seorang safety OYK yang excellent, the 5 pillar ni kena ada, lengkap. Dan 5 pillar ni yang bawa saya ke level international. 5 pillar ni yang bawa saya ke level yang berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. So you have to understand that concept. Faham kan? Okay, apa pillar yang pertama? Yang pertama, kita kena ada ilmu dan pelajari benda berkaitan dengan technical dan legal. Tulis kat bawah tu. Okay? Pertama sekali apa? Technical dengan legal. So, kita kena tahu kalau anda bahagian service, kena tahu technical dan legal bahagian servicing. Kalau anda bahagian perlombongan contohnya, manufacturing ke, construction ke, faham saya? Anda kena ada technical dan legal knowledge sebagai competent person dekat area tersebut. Itu kena ada. On that part. Betul. So, yang keduanya, apa yang kita ada untuk jadi seorang pillar yang kita kena ada. Yang kedua, kita kena ada ilmu tentang management system. Apa dia yang terkini? ISO 45001.
Kenapa? Dengan sistem kita gunakan untuk manage seorang, 2 orang, 5 orang, 100 orang, 1000 orang. Kita gunakan sistem untuk manage. So therefore, sebagai safety officer, sebagai OYK, jangan miss untuk belajar management system. Tolong jangan miss. Kenapa? Management system memberi anda kekuatan sebenar untuk menguruskan safety dalam organisasi. Bukan setakat pergi buat inspection, bukan setakat check, cari hazard risk, tengok unsafe act, unsafe condition, anda ambil gambar, report, yang akhirnya anda kena tutup report sendiri. Ada cara dia. Yang ketiga, pilar yang ketiga yang penting. Kalau anda jadi excellent SHO, dan juga menjadi excellent auditor juga. Yang kelima, yang ketiga, anda kena ada ilmu tentang communication. Apa dah? Communication. Kita kena high impact communication. So, anda kena komunikasi dengan bagus. Faham saya? Belajar komunikasi. Tak nak nanti kat depan dekat depan tak boleh nak present dengan bagus, dekat depan hilang keyakinan. So, all that part will not happen kalau you ada tahu berkomunikasi. Dan ingat, kebanyakan kita hanya talk, bukannya communicate. Ingat, dalam safety kita nak communicate. Apa dah? Communicate, bukan talking. Kenapa? Bila kita talk, during induction kita talk. During toolbox kita talk. During walkboard kita talk. Just talk, not communicate. Communicate mesti ada impact. Communicate mesti ada kesan pada orang lain. Komunikasi mesti memberi makna kepada orang lain. Itu penting. So that's why ketiga, belajar impactful communication. Tolong belajar. Dan kalau anda student lagi, belajar awal. Faham tak? Dia tak penting daripada mana anda bermula. Okey, take benda ni. Tidak penting di mana anda bermula. Yang penting, mulalah. Apa dah? Tulis kat bawah itu. Tak penting di mana anda bermula, berapa umur anda nak mula, berapa tua atau muda anda, yang penting mulalah. Faham tak? Selagi anda tak mulakan, selagi itu hidup anda takkan berubah. Apa? Ini baru online Kalau besok, siapa-siapa yang attend kita punya session, lagi best. Ini baru geli-geli je. 10 daripada 100 yang saya ada. Alah, gurau pun tak boleh. Okay. So next, yang keempat. Okay, yang keempat. Apa yang penting juga untuk jadi excellent SHO, anda kena ada ilmu tentang leadership. Tentang apa? Kepimpinan. Kenapa? Kita seorang dekat organisation. Kita seorang dalam company. Kita kena lead kita punya safety committee. Kita kena lead kita punya emergency response team. Kita kena lead management untuk dalam safety. Faham tak? So you have to learn number 4 yang amat penting. Yang kadang-kadang kita lupa nak belajar is leadership and how to lead. Mendapat. Okay? Dan juga yang kelima. Yang kelima yang penting untuk jadi excellent SHO, anda kena belajar adalah ilmu tentang psikologi. Ataupun dipanggil habitual safety. Ataupun psikologi. Kenapa? Manusia adalah makhluk psikologi. So, anda tahu kena bagaimana nak menggunakan psikologi untuk handle manusia. Anda kena tahu bagaimana nak handle keadaan yang sukar dalam banyak perkara. Mendapat. So, 5 perkara ni kena ada untuk anda jadi seorang excellent SHO, excellent OYK. Faham saya? So, that's why along the way, please pick up benda ni supaya anda jadi lebih baik on that particular part. Okay? Boleh? Amboi, Pak Izzah, baguslah tu. Tak penting di mana bermula, yang penting mulalah. Okay, good. Okay, Irwan. So next. So, bila nak jadi auditor, apa yang anda tahu? Okay. So, let me share with you. Berjalan saya, tuan-tuan dan puan, bila saya nak menjadi auditor, pertama sekali yang saya akan, dan saya wajib kena belajar, kerana kita kena tahu, audit mesti berdasarkan requirement. Audit mesti berdasarkan audit kriteria, dia panggil apa dah? Audit kriteria. So, dalam safety yang bestnya, kriteria yang baru dikeluarkan. Kriteria yang digunakan international. Apa dia? Apa dia? ISO 45001. The standard. So, ini kena belajar. Faham saya? So, therefore, siapa yang dalam mentor mentee 3.0, tolong tulis kat dalam notak anda ni, bawa standard ni. Okay, ada 2 standard yang saya nak anda bawa. Satu adalah ISO 45001. Kedua adalah ISO 19001. Itu anda kena bawa 2 standard Okay, siapa yang jadi mentor mentee, bulan depan kita jumpa, tolong bawa 2 standard ni. Apa dia? ISO 45001 dengan ISO 19011, 19011. Dua-dua ni tolong bawa. Okay, jangan tinggal. Faham saya? Anda dapat. Okay, boleh? So therefore, anda kena belajar 45,000, kena 45,000 menjadi audit kriteria. 45,000 menjadi landas untuk anda buat keputusan on that particular thing. Penting.
So therefore, dan bagaimana dan kenapa kadang-kadang orang belajar 45 tapi tak sampai. Orang belajar 45 tapi tak boleh jadi auditor juga. Orang belajar 45 tinggal dekat takut tu juga. Kenapa? Okay, let me share with you. Bila saya belajar tentang OSHA masa tu, rupanya pembelajaran ni ada step-step dia. So therefore, siapa-siapa yang dalam mentor-mentee OSHA auditor, saya akan guide anda nanti. Faham? Tapi yang tak ada ni, yang student-student ni, anda tolong take note benda ni. Okay? Kita bukan setakat belajar, nak belajar aja. Kita belajar mesti boleh memberi nilai pada diri kita. Kita belajar sehingga benda itu boleh menaikkan taraf kita satu level yang berbeza. Faham? On that particular part. Penting. On that thing. So therefore, bagaimana what next? So pertama sekali, untuk belajar 45 ni, anda kena belajar awareness dia. Apa dah? Awareness. Apa dia standard, apa clause dia, macam mana ISO ni lahirkan, apa dia ISO, apa clause requirement, apa requirement dalam dia. Oh, Encik Fakrul, saya dah belajar apa, cukuplah. No. Kadang-kadang masalah kita bila kita belajar just geli-geli je, so kita tak dapat kekuatan yang sebenar. Kita tak mengenal standard tu dengan betul. Bila anda tak boleh bina dengan betul, bagaimana anda nak mengaudit dengan betul? So therefore, nombor satu, anda kena understand the awareness and understanding. Kedua, anda kena faham bagaimana sistem itu di-develop. Bagaimana sistem itu dibangunkan. Apa dokumen-dokumen yang diperlukan pada setiap klausa. Apa rekod-rekod, evidence yang diperlukan pada setiap klausa. Apa maksud proses. Apa maksud result. Betul? Benda-benda itu kita kena tahu. That's why kadang-kadang kita jadi executive officer ni, kita tahu kita prepare record, kita prepare dokumen. Tapi kita tak tahu tujuan apa. So therefore, kita akan tahu setiap perkara, setiap requirement tu, apa record, apa evidence yang diperlukan. Okay? Dan yang ketiga, kita kena belajar juga untuk jadi internal auditor. Apa dah internal auditor? Kerana apa? Bila kita buat internal audit, kita boleh tahu bagaimana nak mengaudit sistem yang kita bangunkan. Kita boleh tahu bagaimana nak mengaudit department-department. Kita tahu bagaimana nak audit management dan semua level kerja. Dapat. Dan last but not least, untuk kita jadi professional auditor, untuk kita jadi auditor yang excellent, supaya kita boleh practice. Kerana apa? Auditor ni ada 3, tuan-tuan dan puan-puan. Take note itu ada 3 jenis. First party, second party, third party. First party adalah auditor yang audit internally. Okay. Second party adalah auditor yang audit contractor, supplier, maybe you punya client audit you, betul? Itu adalah second party. Yang ketiga adalah third party auditor. Siapa dia? Those who are involved on certification. Those who are involved in award audit. Those who involved in, dia panggil independent audit. Faham tak? So, contohnya macam JKKP datang. Tempat itu adalah third party. So therefore, bila you belajar menjadi lead auditor dan IRCA, so you ada peluang untuk menjadi third party auditor. Itu penting on that part. Dan insyaAllah, kalau perjalanan kita betul, kalau perjalanan kita susun dengan betul, insyaAllah kita akan dapat dan sampai kepada journey tersebut on that part. Tapi kalau kita lompat-lompat macam mana pula? Itu pilihan anda. Takut nanti bila anda lompat, jatuh tangga dan lepas tu tak sure, betul? Kenapa ada lagi kekosongan dalam diri kita? Betul? Ada lagi benda yang kita tak tahu kerana kita tak belajar dengan betul. Dapat. Okay? So ini dipanggil the steps how to become an auditor. So that's why kena belajar dan kena faham the system very well. Bukan setakat awareness terus nak jadi auditor. Takut nanti anda pun tak tahu setiap clause tu apa evidence dia. Setiap clause tu apa dokumen dia. Setiap clause ni apa perkara yang kita kena check. Saya akan share nanti setiap sistem kita kena check 4 perkara. Berapa perkara? 4 perkara. Auditor akan check 4 perkara. Apa dia? Number 1, establish. Kedua apa dia? Implement. Ketiga apa dia? Maintain. Dan kelima apa dia? Improvement. So 4 elemen ni auditor akan audit. So therefore, siapa yang dalam mentor-mentee saya akan guide anda. Apa bukti-bukti setiap satu ni. Betul? Dan bagaimana kita nak practice untuk audit benda-benda ni. Hello, boleh? Okay, good. So nampak? So I think, insyaAllah, kita akan continue that particular thing. Dan juga, sebagai auditor, kita ada guideline. Apa dia? Guideline for auditing management system. Macam saya beritahu tadi, auditor ada 2 jenis. Satu management system auditor, satu adalah apa dia? Finance auditor. So management auditor, kita akan refer kepada this particular standard on that part. Okay, boleh? Okay, good. So next. Okay, bagus. Siapa yang ada kat situ, tolong komen. Dekat Facebook pun ada juga, tolong komen sikit on that part. Okay, so the journey. So those who are involved dalam mentor-mentee, apa yang akan kita sediakan? Okay. Apa yang akan anda hadapi sepanjang orang kata the session tu? Okay. So let me share with you. Okay, bila kita nak menjalani
profession kita sebagai auditor, betul? So kita kena bersedia untuk belajar. Apa dah? Belajar. Kerana apa? Bila kita belajar, kita akan temui benda-benda baru. Bila kita belajar, kita akan identify peluang-peluang baru. Dan bila kita belajar, ia memberikan kita cahaya kepada kegelapan. Apa dah? Cahaya pada kegelapan. So kita kena tahu daripada kegelapan. So that's why. So kepada mereka yang terlibat dalam safety, mereka yang terlibat dalam OSH, ia adalah satu kerugian kalau anda tidak melibatkan diri dan meletakkan fikiran untuk jadi seorang auditor. Kenapa? Auditor adalah satu tugas, satu keperluan dalam profession kita. Auditor adalah satu tugas, satu keperluan dalam orang kata perjalanan kita sebagai safety practitioner ataupun safety professional. Dan that's why, dan bila anda jadi auditor, secara tak langsung anda ada peluang untuk jadi consultant. Betul? Anda ada peluang untuk jadi trainer. Betul? That's why siapa yang jadi trainer juga, this also your platform. So you have to understand and how to do that. Okay? So let me share with you. Kita ada dalam 10 minit ni lagi. Okay? So sebagai mentor-mentee 3.0, saya akan share apa perjalanan kita dan saya akan share juga soft copy some of the document untuk you refer. Faham saya? Especially dia punya guide, the guideline, di mana apa yang akan berlaku selepas ni. Okay. Kepada mereka-mereka yang belum lagi join mentor-mentee punya program, tidak apa. Lepas habis daripada ni kita akan open lagi. Kita akan buka juga peluang akan datang. So anda ada peluang untuk akan datang. Dan siapa-siapa yang datang, tolong jangan miss di session. Kerana apa? Mentor-mentee yang terlibat dalam OSH auditing ini, kita akan bagi you peluang untuk join sebagai assistant dalam award audit. Kita bagi anda peluang untuk join award audit akan datang insyaAllah. Tapi bergantung kepada performance anda. Kenapa? Untuk jadi award auditor bukan mudah. Untuk jadi award auditor sekurang-kurangnya anda kena ada 10 hingga 15 tahun pengalaman. Betul? Ada banyak lagi keperluan. Tapi ketika anda join mentor-mentee, anda akan ada dalam fast lane. Apa dah? Fast lane. Okay? Dan sekiranya anda student kat sini, jangan lupa, jangan rugi. Jangan lepaskan peluang untuk belajar. Faham saya? Untuk jadi seorang auditor. Kerana apa? Ingat, sebagai auditing, sebagai auditor, sebagai orang yang terlibat dalam safety ni bukan setakat kita akhir dengan SHO je tuan-tuan dan puan. Kita bukan setakat akhir dengan triple S saja. Kita bukan setakat berakhir hanya dengan safety coordinator saja. Betul? So kita boleh juga berpeluang untuk jadi trainer. Kita boleh juga berpeluang untuk jadi apa dah? Consultant. Kita boleh juga jadi peluang untuk jadi auditor. Nampak tak? So yang paling penting adalah anda kena ada ilmu, kena ada mentor, kena ada networking untuk bawa anda ke level yang seterusnya. So therefore, dekat MSOS juga kita ada banyak program mentor-mentee yang kita akan design untuk tahun depan. So siapa-siapa yang berminat boleh join kita punya session dan insyaAllah you akan dapat berkongsi pengalaman dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Okay? So let me share with you siapa-siapa yang dalam MMO 3.0, saya nak share anda apa yang akan berlaku untuk kita punya next meeting. Boleh? So dan ni pun saya akan share nanti. Okay, wait. Saya nak kongsi dekat anda. So siapa-siapa yang lain, maybe anda boleh dengar je dulu. Dengar je dulu. Maybe kalau anda ada peluang, insyaAllah anda boleh bersama nanti. Betul? Kalau ada peluang, anda boleh join juga. Tapi yang paling penting, okay, anda kena make sure anda bersedia untuk membina dan membawa diri anda ke level yang seterusnya. Ingat, kita jangan terlalu selesa dalam hidup apa yang kita ada sekarang. Kita terlalu selesa dengan kedudukan dan tempat yang kita ada sekarang. Kerana apa? Kerana bila kita berhenti belajar, kita akan ketinggalan. Alright? On that part. Okay? So therefore, let me share with you. Okay, apa dan yang lain tu anda boleh tengok juga apa yang kita dah rancang untuk program dia. Ini secara umum je. Okay, saya akan tunjuk anda program. Dan insyaAllah, siapa yang dipilih untuk MMOC 3.0, saya akan share di particular part untuk anda tahu apa perjalanan kita yang seterusnya. Okay, good. So this one, kalau anda lihat benda ni, okay, so kita akan ada the CSR program, MSOS CSR program, Mentor-Mentee OSH Auditor 3.0. Objektif dia adalah apa? Selalu kita nak develop more competent and professional OSH auditor supaya anda boleh buat OSH audit at workplace. And for your information, dekat Singapore, dekat Indonesia, dekat negara lain, dah ada khas competency professionality sebagai auditor. Dekat Malaysia pun kita dalam proses. InsyaAllah kita akan ada satu lagi professional competency sebagai auditor. Kita panggil OSH auditor. Keduanya,
Kita akan ada peluang untuk coach anda, train anda, increase the number of OSH award auditor. So kita perlukan lebih ramai award auditor in the future. Pada tahun ini saja kita ada hampir 230 company yang menyertai OSH auditor, award auditor. Sekarang ni kita ada dukungan 80 auditor. Itu masih tidak cukup. By 2025 kita anggap kita akan ada 500 company. So bila 500 company kita hampir perlukan dalam 200 auditor, tuan-tuan dan puan-puan. Betul? So therefore we need more auditor. Dan itu bukan itu saja dari segi industri, we have thousands of company yang perlukan audit. So that's also part of it. Dan sektor-sektor dia berbeza. Kalau you tengok dalam OSHA Act, sektor ada dekat belakang, schedule 1 tu all the sector, 10 sektor. So you tengok, semua sektor tu memerlukan auditor untuk diaudit. On that part. Dan sekiranya ada regulation baru tentang audit, dan kita dah bersedia. On that part. So yang kedua apa dia? Kita akan train on the foundation of how to manage OSHMS. Dan bagaimana nak proper manage the system. Dan India kita nak juga train supaya you ada skill dan juga kompetensi untuk audit. Dan last but not least also, kita nak you jadi seorang yang professional. Competency is not adequate untuk you be competitive in the future. Ingat, untuk kita jadi kompetitif, kita kena jadi professional. Pemikiran kita kena profesional. Tindakan kita kena profesional. Kata-kata, komunikasi kita dari segi mulut kita kena profesional. That kena ada. Faham saya? On that particular part. Okay? And dia ada responsibility. So on my side, kita akan prepare on the learning outcome. Dan kita akan juga, biasanya jadi mentor adalah subject matter expert. Macam saya, area of expert saya adalah 3. Satu adalah management system. Kedua adalah auditing. Dan ketiga adalah on psychology. On habitual safety and psychology. That is also my area of expert. On empowerment and motivation, on that things. Okay, so that, then kita punya team, grading criteria, siapa-siapa yang ada, kita akan grading criteria, attendance mesti minimum 60%, kena ada, and final test, kita ada buat some test, some quiz, kerana apa, anda akan dapat sijil, dan juga anda boleh claim juga CP insyaAllah, dan juga mereka-mereka yang complete dan khatam session ini, anda akan dilayakkan untuk menjadi auditor in trainee dalam award audit. On that part. Okay. So mentoring. Okay, ini contoh dia. Kita akan start dari bulan depan, 21 minggu ketiga. Kita akan berjumpa setiap minggu ketiga setiap bulan petang daripada pukul 2 sampai pukul 5, di mana saya akan coach anda. So kita akan ada classroom. Betul? Ini topik dia, apa yang kita akan cover. Okay, soft copy kita akan share nanti. Siapa-siapa yang dalam MMOA punya group 3.0 saya akan share. Kepada mereka-mereka yang dalam 1.0, 2.0, kalau anda nak refresh balik, boleh check, boleh tanya dengan sekretariat. Kerana apa? Ada banyak perkara-perkara baru yang saya akan tambah compare daripada modul yang lama. Dapat. Okay? So that is the thing. So kita akan ada setiap minggu, kita akan ada discussion on macam mana nak buat management program, audit program macam mana nak menulis non-conformity, bagaimana nak menulis reporting, betul? Bagaimana nak buat audit, bagaimana nak interview, bagaimana nak tanya soalan, tu benda-benda tu kita akan cover. Dan last but not least juga, kita akan bina dan make sure anda memahami apakah elemen-elemen sebagai seorang yang profesional. Sebagai seorang yang profesional. Okay, itu yang kita akan belajar. Okay, on that part. So this kita akan share nanti. So pada mereka yang berpeluang lagi untuk join 3.0, bersedia bila kita open dekat 4.0 nanti kau join. Jangan tak join, rugi nanti. On that part. Dan juga kita akan ada dalam MSOL, kita akan ada banyak lagi program-program mentor-mentee. Kita ada juga mentoring untuk leadership. Kita ada juga mentoring untuk communication. Kita ada juga mentoring untuk OH under Dr. Syawal. Betul? Kita ada juga on OSH International under Ali Asman. Faham saya? Kita ada juga on SMI under Encik Zanuddin, VP2 kita. Faham saya? Dan kita ada banyak program lain yang you boleh terlibat untuk anda kuatkan networking anda on that particular thing. Okay? So last but not least, before we end the session, saya ada satu pesanan untuk anda semua. Okay, satu pesanan, take note benda ni. Okay? Okay, so take note benda ni. So saya nak anda ambil nota ni. Okay, dan take notes. Apa dia? Okay, apa dia bendanya? Okay, so this thing. Okay. Kita always remember that excellence is not a skill. Excellence is an attitude. That's why kalau kita nak jadi seorang yang excellent,
Orang yang sentiasa go beyond orang kata good. So kita kena set dalam diri kita. So kita kena bina attitude untuk jadi seorang pejuang yang bagus, seorang yang excellent, seorang yang berjaya dalam apa pun kita lakukan. Kerana apa? Tugas kita adalah amat besar. Tugas kita adalah amat penting. Tugas kita adalah untuk bawa OSH, organisation kita, ke level yang seterusnya. Tapi sebelum kita bawa organisation safety kita, OSH organisation kita ke level seterusnya, kita kena ke level seterusnya. Down on that particular part. Okay, boleh? So ingat, excellent is not a skill, it is an attitude. Then it is a choice. If you can choose to be excellent. Apa dah? Choose to be excellent. And on that part. Okay, so ladies and gentlemen, I think sebelum saya serahkan kepada session yang seterusnya, saya open kepada sebarang pertanyaan ataupun ada apa-apa soalan, you boleh buka sekejap dan tanya soalan supaya saya boleh share dengan anda apa-apa perkara. Okay, siapa yang ada tanya saya, boleh saya dapatkan slide? Amboi, nak slide? Tengok nanti kalau saya ada mood, saya boleh bagi slide tu. Okay, good. Next, boleh saya, okay, yang, okay, good. Ada pertanyaan lain? Okay, ada pertanyaan lain? Kalau tak ada, okay, saya akan share, tapi yang nak slide tu saya akan park dekat bawah tu. Boleh? Siapa yang nak slide, saya boleh share nanti. Okay, ada soalan-soalan lain? Okay, good. Kalau ada soalan, boleh share sementara kita tunggu dalam 1 minit lagi. Dan juga online. Okay, siapa yang tanya? Alhamdulillah, Faizah ada, Nur Azizah ada, Hairul. Ramai dekat online kita ni. Alhamdulillah. Okay, good. Excellent. You are excellent. Okay, on that part. Okay, so siapa lagi ada pertanyaan? Okay, kalau tak ada soalan, saya doakan yang terbaik kepada mereka yang ada dalam MMOA 3.0. Tahniah pada anda. Dan insyaAllah kita akan jumpa bulan depan. Betul? InsyaAllah kalau doakan tak ada COVID, kita akan buat face to face. Faham saya? Untuk kita berjumpa, untuk kita recharge bateri kita, untuk kita bersedia menjadi professional auditor. Kepada peserta MMOA 2.0 dengan 1.0, kalau nak recharge balik pun boleh. Tolong tanya sekretariat, nak recharge balik macam mana. Dan kepada mereka dan student-student dan semua yang dalam profession OSH, saya pesan pada anda, ingat, untuk jadi seorang SHO yang excellent, anda kena ada 5 pilar. Berapa pilar? 5 pilar. Lengkapkan 5 pilar tu dan jadi seorang SHO yang excellent. And choose to be excellent. Okay, saya doakan yang terbaik untuk anda semua. Dan kalau ada peluang, kita jumpa lagi. InsyaAllah, saya doakan kesihatan anda. Stay safe, stay healthy, and stay excellent.